Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel CJJFX. Channel yang buat analisa untuk pair GBP USD. Apa khabar semua? Jadi hari ini saya ingin membuat satu video tentang satu tips rahsia lah. Satu tip rahsia, saya akan bongkarkan satu tip rahsia. Nak kata tip rahsia tu tak juga tip rahsia, tetapi sekiranya anda mengetahui perkara ini, maka insya-Allah amat mudah untuk anda profit dalam trade pair berkaitan tentang USD. Okey. Di dalam forex ini sebenarnya kita ada satu pair yang kita namakan sebagai US dollar. Kalau kita tengok kat sini ada US dollar. US dollar ni adalah satu pair yang menunjukkan kekuatan US dollar secara direct. Secara direct. Maksudnya kalau US dollar ini naik, maka kebanyakan dia XXX USD akan menurun. Manakala kalau US dollar ini menurun, maka kebanyakannya XXX USD akan menaik. Okey. Jadi saya banyak menggunakan US dollar ni sebagai satu filter kepada saya sebelum saya melakukan sesuatu entry itu. Okey. Jadi sebagai contoh jelah ya. Kalau saya nak entry pair GBP USD, saya akan rujuk kepada US dollar ini dahulu untuk saya timing saya punya entry. Jadi sambil-sambil anda belajar ini, saya akan bagi tahu sedikit macam mungkin satu panduan kepada anda untuk di masa akan datang. Sebab sebenarnya saya sekarang ni menantikan US dollar ni untuk turun lagi ya. Walaupun sebab kita tengok sekarang ni US dollar telah membuat penurunan ya. Buat penurunan daripada atas ini sampai ke bawah, menunjukkan kelemahan kepada US dollar itu Jadi melalui chart US dollar ini juga saya membuat analisa market pada minggu ini tadi, di mana saya memberi signal untuk buy GBP USD. Anda boleh rujuk saya punya analisa daripada analisa mingguan saya bagi tahu saya hendak buy GBP USD disebabkan oleh saya melihat kepada carta US dollar ini. Sebab dikala saya bagi analisis itu, US dollar berada dekat area atas inilah. Bila dia berada area di atas ini, saya jangkakan US dollar akan membuat penurunan. Tapi saya sebenarnya jangkakan dia membuat kenaikan di atas lagi sebenarnya. Sebenarnya saya jangkakan dia akan membuat high lagi daripada high di sini, dia akan membuat high lagi, tapi dia tidak membuat high dan dia terus membuat penurunan. Itu sebab saya memberi analisa untuk buy GBP USD pada minggu ini, dan alhamdulillah bagi siapa yang follow daripada Isnin yang lepas, GBP USD dia bermula dekat area sini, dia open gap turun ke bawah, dan selepas itu terus membuat kenaikan daripada bawah ini. Siapa yang masih buy hold tu, dia maksimum naik dalam 200 pip lah. Kalau dia masih hold lagi sampai sekarang, okey, sampai sekarang pun masih ada 126 pip okey. Jadi sekarang ini saya dah nampak yang US dollar ni telah membuat penurunan yang begitu drastik lah, jauh Jadi sebenarnya saya menantikan US dollar ni untuk membuat penurunan sehingga ke sini ya guys, sampai ke sini sini saya punya jangkaan lah
US dollar akan membuat penurunan sampai ke sini. Saya menantikan US dollar sampai ke sini. Apabila US dollar sudah sampai di area sini nanti, saya mencadangkan kepada anda semua untuk saya tukar H4 sebab di H1 tak dapat nak ni lah. Okay. Ini pun kelihatannya adalah pertahanan terakhir untuk US dollar. Sekiranya dia break kawasan ini, maka dia akan buat penurunan lagi lah. Jadi dia punya zone seterusnya di area sini. InsyaAllah dia sampai sini, dia akan bounce. Kalau dia tak juga bounce, dia break lagi, dia akan pergi sini, dia akan bounce. Itu potensi-potensi yang wujud lah untuk US dollar. Jadi saya memberi cadangan, saya punya planning, saya tunggu US dollar sampai ke kawasan ini dan saya jangkakan US dollar akan membuat kenaikan semula lah. Membuat kenaikan semula. Jadi sambil-sambil itu juga saya melihat pada pasaran saham. Kalau kita tengok pasaran saham sekarang ni, dia masih maintain berada dekat atas. Apabila dia maintain pada bahagian atas ini menunjukkan GBP USD masih lagi menguat untuk pasaran saham. Walaupun saya tengok DAX 30 ni untuk euro untuk euro sebenarnya. Tapi boleh juga kita jadikan sebagai ukuran kepada FTSE untuk trade GBP pair. Sebabnya pasaran saham ni kita boleh anggap dia sebagai dia bergerak secara selari. Maksudnya kalau DAX ni menaik, FTSE pun akan naik. Saya tak dapat nak tunjuk FTSE disebabkan oleh FBS tidak menawarkan chart FTSE lah. Jadi saya jangkakan oleh kerana sekarang orang nak melabur, dia menggunakan US dollar sebagai mata wang utama. Jadi oleh kerana saham ni telah pun mahal, cuma kita nak pastikan adakah saham ni sudah overvalue ataupun tidak je lagi. Okey, kalau kita tengok dekat saham ni, dia telah pun membuat ada trend line lah kat sini. Jadi potensi untuk dia terjun itu sudah pun wujud. Untuk GBP USD dia membuat terjunan yang jauh. Saham-saham ni kena jatuh lah. Okey. Jadi dijangkakan saham ni mungkin dia akan boleh dia boleh naik lagi. Paling cantik kalau kita nak tunggu saham dia buat lagi high lah. Dia buat lagi high. Sebab bila dia buat high yang lebih tinggi lagi, itu menunjukkan dia sudah overvalue. Jadi tidak berbaloi untuk kita membeli saham sebagai seorang pelabur. Harga dah terlalu tinggi, maka tak berbaloi untuk mereka membeli saham tersebut sebab nilai dia telah terlalu tinggi. Nak untung pun dah jadi kurang. Boleh kita tak dapat nafikan walaupun dia dah telah membuat high, dia boleh lagi terbang lagi tinggi. Memang tak ada masalah pun di dalam forex ini. Kita tengok dia dah tinggi macam ni, adakah kita rasa dia tak boleh naik tinggi? Dia boleh sahaja. Tetapi tengok kepada macam kita punya condition, macam pelabur, fikiran pelabur bagaimana. Kalau dia dah tinggi sangat, tak baloi kita nak harga rendah. Kalau kita nak membeli sesuatu, kita nak harga rendah dan menjualnya dengan harga yang mahal. Jadi saya jangkakan pada saham ni nanti akan berlaku sesuatu profit taking. Profit taking biasanya berlaku dekat zone-zone resistant lah. Zone-zone resistant mungkin kat sini. Paling cantik kita tengok dekat daily lah ya. Paling cantik. Sebab saya ada bagi tahu dekat grup saya jangkakan mungkin saham ni akan naik lagi. Mungkin dia sampai sini maksimum untuk sementara. Untuk sementara. Sekiranya saham sampai ke situ, maka dia memang sudah overvalue. Jadi kita ambil advantage dekat situ. Sambil-sambil tu kita melihat kepada US dollar bagaimana. Bila saham ni membuat profit taking, maka
dia maksud dia beginilah. Contoh macam saham di FTSE. Semacam saya trade GBP, saya kena tengok FTSE. Bila saham ni dah naik terlalu tinggi, maka bagi saya dia sudah overvalue. Bila dia overvalue, orang akan keluar daripada saham itu dan take profit. Dia ambil profit. Dia ambil profit dalam bentuk cash. Jadi pasaran selepas itu adalah berbentuk cash. Dia simpan cash. Cash itu dalam US dollar. Jadi itu yang bakal membuatkan US dollar akan membuat kenaikan. Membuat kenaikan. Jadi dia adalah dalam keadaan yang selari. Sekarang ni US dollar dalam keadaan menurun, saham dalam keadaan menaik. Jadi kita sekarang menantikan orang pelabur-pelabur dia keluar daripada saham, dia take profit daripada saham tu dan dia pegang cash. Bila itu berlaku, maka US dollar akan menguat. Jadi kita tengok pada pair yang kita nak masuk. Macam saya akan masuk pada GBP USD dan saya jangkakan GBP ni akan membuat kenaikan sekali lagi. Saya memang kuat merasakan GBP ni akan buat kenaikan lagi sekali. Mungkin di area sini ataupun di area sini. Bila dia sampai di sini, anda tengok pada saham. Tengok pada saham, adakah potensi untuk harga itu dah naik terlalu tinggi? Adakah rasanya trader akan take profit pada saham dan masuk pada pasaran dia bawa cash, pegang cash. Ini akan menyebabkan GBP USD ni akan menurun, menjunam. Menjunam. Tak tahu menjunam sampai mana, mungkin sampai sini. Wallahu alam. Tengok depend keadaan macam mana. Tapi saya jangkakan itu yang bakal berlaku. Itu cara tips yang boleh saya kongsikan kepada anda semua untuk malam ini. Semoga anda faham. Kalau anda tak faham juga, saya rasa boleh ulang-ulang balik video ini. Ataupun anda boleh join saya punya group untuk anda belajar dengan lebih lanjut lagi secara terperinci kepada saya, apa yang saya selalu fikirkan, apa yang saya fikirkan, berfikir seperti seorang investor, bagaimana caranya, bagaimana cara saya melihat sesuatu pair itu. Boleh join saya punya group dengan membeli ebook saya. Bolehlah join. Jadi sampai di sini dahulu video pembelajaran kita pada hari ini. Jadi semoga bermanfaat. Semoga anda semua dilimpahi rahmat. Jadi tak lama lagi nak raya. Jadi di kesempatan ini saya CJJFX ingin mengucapkan selamat hari raya kepada semua orang, terutamanya orang Muslim yang bakal menyambut hari raya tidak lama lagi, dalam 2-3 hari lagi. Saya pun sebenarnya sudah off trade. Saya dah berhenti trade sebab saya dah achieve saya punya target. Jadi saya hendak reward diri saya dalam 2-3 hari ini. 2-3 hari ini untuk beli barang-barang untuk persiapan hari raya. Hari raya. Jadi saya CJFX mengundur diri. Saya mohon maaf. Maaf zahir dan batin. Selamat hari raya. Maaf zahir dan batin. Jadi kita berjumpa lagi selepas raya nanti. Teruskan follow kita punya channel. Siapa yang belum subscribe, sila subscribe. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Bagi yang menonton, terima kasih banyak-banyak. Mohon like dan share daripada anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.